Dengan rendah hati mempersilakan Yang dihormati Ustaz Muhammad Ridwan untuk menyampaikan tazkirah. Untuk pengetahuan semua murid, tazkirah ini akan kita selitkan dalam acara perhimpunan kita pada setiap minggu, iaitu setiap hari Ahad. Untuk itu, majlis dengan rendah hati mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sabahal khair. Kaifa halukum? Satu yang Ustaz nak betulkan, menjawab salam, Waalaikumsalam. Bukannya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Kita kena jawab lebih baik daripada orang yang memberi salam. Kalau orang itu memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah, kita kena jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia sampai wabarakatuh, kita sampai wa maghfiratuh. Dia sampai wa maghfiratuh, kita sampai wa ridwan. Jawab lebih baik daripada orang yang memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu-satu kaum itu dengan kitab Al-Quran dan merendahkan satu-satu kaum itu dengan kitab Al-Quran. Artinya, Al-Quran ini adalah merupakan pengangkat darjat, penentu darjat kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Cuba lihat di dunia ini, orang yang dilantik menjadi imam, ditolak menjadi imam ke hadapan ialah orang yang paling qari, yang paling betul bacaannya terhadap Al-Quran. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang Nabi SAW sebut. Dan nak masuk kubur pun Nabi SAW dahulukan orang yang paling menguasai Al-Quran. Dalam peperangan Uhud, ramai para sahabat yang gugur, Nabi kebumikan dua orang, satu lahat. Sebelum Nabi turunkan jenazah, maka Nabi tanya dulu siapakah yang paling banyak sekali penguasaan Al-Quran. Dia dahulu dimasukkan ke dalam kubur. Dalam kubur nanti, Al-Quran ini pun sudah memberi syafaat kepada kita. Siapa-siapa yang nak selamat daripada azab kubur, amalkan baca surah Tabarakallazi. Di akhirat nanti, di mahsyar nanti, Al-Quran akan datang sebagai syafi'an, peguam bela, memberi syafaat kepada kita. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Sabda Nabi SAW, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang sebagai pemberi syafaat kepada ashabnya. Dalam satu hadis, Al-Quran itu datang, taqdumuhu suratul Baqarati wa Ali Imran. Didahului oleh surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran untuk ahlinya, li ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi. Apa ahli dia? Orang yang beramal dengan dia. Hatta dalam syurga nanti, Al-Quran juga akan menentukan kedudukan kita. Yuqalu li sahibil Quran, iqra' wartaqi kama kunta turattil. Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti dia katakan dalam syurga, baca dan naiklah seperti kamu baca dengan tartil di dunia, kerana sesungguhnya kedudukan kamu berdasarkan kepada akhir ayat yang kamu baca. Banyak yang kita baca, tinggilah darjat kita di syurga. Artinya apa? Artinya Al-Quran ini adalah penentu darjat kita, kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Letakkanlah Al-Quran di hadapan, dia akan tarik kita masuk ke syurga. Jangan kita letakkan Al-Quran di belakang, nanti dia akan tolak kita ke neraka. Oleh itu, kita buat program-program
Pagi tadi alhamdulillah kita mulakan dengan Al-Quran. Nanti insya-Allah kita akan tasmi' pula. Jangan lari. Kenapa? Mari kita menjadi orang yang terbaik dengan dua cara. Yang pertama, belajar Al-Quran. Yang kedua, mengajarkan Al-Quran. Karena sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Boleh kita jadi yang terbaik. Sama ada kita menjadi yang terbaik kerana kita belajar Al-Quran. Dan yang keduanya, kita menjadi terbaik kerana kita mengajarkan Al-Quran. Sebab itu, Al-Quran ini ada hak-hak dia. Untuk menjadi ahli Quran, untuk menjadi ashab Quran, ada hak-hak yang perlu kita tunaikan. Yang pertama, kita kena pandai baca. Pandai baca, bertajwid, betul makhrajnya, betul dengungnya, betul panjang pendeknya, betul bacaan sabdunya, bertajwid dan bertartil. Yang kedua, kalau boleh kita hafal. Kerana kata Nabi SAW, innal ladzi laisa fi jawfi syai' innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang langsung tidak ada Al-Quran dalam dada dia seperti rumah kosong, rumah buruk. Tak ada langsung Quran dalam dada dia. Seperti rumah kosong, rumah buruk. Dan yang ketiganya, hendaklah kita faham Al-Quran. Sebab itu kita ajar bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab. Supaya apa? Faham Al-Quran itu. Yang keempatnya, kita amal. Ini yang terpenting. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Dan yang kelimanya, kita sampai-sampaikan. Kita sampai-sampaikan. Jadi sila hormati Al-Quran. Ustaz sebut dulu, Tok Guru Ustaz ajar, ya, ajar hormat Al-Quran ini, ya. Lepas-lepas baca dia suruh buat apa? Junjung, letak atas kepala. Lepas itu kucuk, lepas itu peluk. 3 kali suruh buat. Supaya apa? Supaya kita ada rasa besar Al-Quran itu dan kita letakkan tinggi dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam hidup kita semuanya. Hatta kita nak letak Al-Quran itu, kita letak tempat yang tinggi, atas rak. Jangan letak apa-apa objek di atas Al-Quran itu. Walaupun sebesar ini, walaupun anak kunci. Jangan letak. Dan jangan bawa Al-Quran itu di sini, bawah pada pusat kita. Bawa tinggi, ataupun peluk. Supaya apa? Supaya kita ada rasa besar pada Al-Quran itu. Jangan tanya dalil lah. Kalau ada orang nak tanya, mana dalil dia Ustaz? Tak ada dalil lah. Awak baca Quran itu pun tak ada dalil. Zaman Nabi dulu mana ada Quran, mana ada baris, mana ada tulis-tulis titik-titik tu. Tak ada. Kalau nak dalil sangat, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan syiar Allah, maka itu adalah sebesar-besar tanda ketakwaan hati. Itu dalilnya. Dan Al-Quran adalah sebesar-besar syiar Allah di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas pimpinan tazkirah tadi. Anak-anak didik yang cikgu kasihi,